Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, kita akan mulakan bengkel kita akan mulakan bengkel pada hari ini. Okay. Dan saya minta jasa baik semua agar dapat mutekan mic masing-masing lah supaya kita tak mengganggu orang lain. Okey, kita mulakan bengkel kita ni. Pertama saya akan terangkan tentang apa? Okey, inilah kandungan kandungan apa yang saya akan terangkan ni lah. Okey, bahan rujukan, apa dia bahan rujukan, dimasukkan bahan rujukan, jenis-jenis sumber rujukan, jenis-jenis gaya petikan, itu citation style, format TC/CTM, dan juga lepas tu kita akan terus hands on untuk Mendeley. Okey. Kalau apa-apa soalan nanti di ujung nanti saya akan entertain lah. Okey. Kita mulakan dengan apa itu bahan rujukan lah. Saya rasa semua pasti tahu apa itu bahan rujukan. Okey, so bahan rujukan ni ada dua jenis sebenarnya. Satu yang boleh dipercayai, iaitu kita rujuk buku, thesis, journal, apa lagi, artikel. Artikel ni daripada jurnal lah, artikel daripada jurnal, dan mungkin juga daripada surat khabar tapi ditulis oleh individu, bukan wartawan tapi ditulis oleh mungkin contoh pensyarah kan. Sekarang pensyarah dia tulis hantar artikel ke surat khabar kan. Okay, yang itu kita consider sebagai sumber yang boleh dipercayai. Okay, dan juga satu lagi adalah teks ucapan. Biasa dalam teks ucapan ni, teks ucapan ni biasanya diletakkan di dalam surat khabar. Tapi surat khabar tu, teks yang diletakkan tu adalah ditulis oleh wartawan. Bukan Perdana Menteri ke Menteri Pendidikan tu tulis terus. Diletakkan oleh wartawan. Jadi bila diletakkan oleh wartawan, kita tak boleh ambil. Kita tidak dibenarkan ambil apa-apa yang ditulis oleh wartawan. Sebab, mengapa tak boleh? Sebab kadang-kadang wartawan ni dia menulis ikut pemahaman dia. Pemahaman dia. Jadi sekiranya kita nak rujuk juga teks ucapan Perdana Menteri, Menteri Pendidikan atau siapa saja, kita perlu pergi ke website rasmi. Website rasmi. Contoh kita nak daripada Menteri Pendidikan, so kita pergilah website rasmi Menteri Pelajaran. Kalau kita nak daripada KPT, kita pergi ke website KPT. Jangan ambil daripada surat khabar. Okay, ini adalah sumber yang boleh dipercayai. Okay, sumber yang tidak boleh dipercayai adalah ni. Bukan tak dipercayai tapi diragui. Okay, Wikipedia memang tak dibenarkan langsung. Kenapa tidak? Sebab Wikipedia ni sesiapa saja boleh edit. Boleh edit. Blog biasanya adalah pendapat seseorang, blogger lah, pendapat dia pun bukan sesuatu yang sahih. Sebab dia menulis tu atas apa yang dia nak tulis, pendapat dia, tapi tidak disokong oleh mana-mana kajian. Okay, newspaper. Tak kira lah newspaper tu online ke, bercetak ke, pun kita ragui kesahihannya sebab macam saya cakap tadi, bila wartawan ni dia akan tulis ikut pemahaman dia. Kadang-kadang dia tulis tu ikut menjadikan artikel tu nampak lebih cantik lah. Tapi tidak disokong oleh kajian-kajian untuk kita jadikan dia sebagai reference lah. Okey, kemudian satu lagi pemerhatian sendiri. Okey, kita duduk kat luar rumah tu kita perhatikan lepas tu kita kata, kita pun tulis dalam tesis kita, okey, berdasarkan pemerhatian saya, pemerhatian di mana? Duduk depan rumah pun tidak boleh. Okey. Dan satu lagi social media. Sekarang banyak yang kes kita terima mesej-mesej viral viral daripada WhatsApp ke, Instagram ke, Twitter, apa sajalah social media, sama Facebook kita tak boleh cite sebagai itu adalah satu bahan yang boleh dipercayai.
boleh dipercayai atau bahan ilmiah lah. Satu lagi nota kelas. Nota kelas pun kita tidak boleh, bukan diragui tapi tidak boleh kita cite dalam penulisan kita. Sebab nota ni kadang-kadang pensyarah buat, dia ambil daripada banyak sumber. So sumber tu perlu dipastikan daripada mana. Jadi sebaiknya jangan cite sebagai rujukan dalam penulisan anda. Okey, sumber rujukan. Sumber rujukan mestilah dalam jangka masa 5 tahun dari tahun semasa. Apa maksud tahun semasa? Okey, sekarang ni 2015. Sekarang ni 2020 So 5 tahun ke belakang lah 2015. Okey. Mengapa kita perlukan yang terkini? Mengapa kita perlukan 5 tahun yang terkini? Sebab untuk kita menyokong kajian kita bahawa kajian kita ni adalah suatu yang masih relevan, so kita perlukan kajian-kajian terkini. Janganlah pergi ambil kajian yang tahun 1960-an, 60-an, 70-an yang tak berapa relevan sekarang. Bukan tak relevan, tidak relevan sekarang. Masa tu memang relevan kajian tersebut, tapi sekarang ni kita nak jadikan dia sebagai sokongan tu tak berapa relevan. Kecuali untuk model dan teori. Kita ada dalam penulisan tesis kita ada satu bahagian itu kerangka teori. Dia kata kerangka teori kita memang dan mesti kita rujuk teori dan model yang telah mantap. Bila kata telah mantap, mestilah yang dah lama. Mungkin 60-an, 70-an, mungkin juga 30-an ataupun yang telah revise. Ada yang telah revise, mungkin sekarang ni ada 70-an, 80-an. Sebab telah lebih mantap dan telah diuji berpuluh-puluh kali lah model dan teori tersebut. Jadi kita memang perlu ambil yang lama. Tapi untuk kajian lepas yang kita tulis di bahagian di bab 2, di literature review, mestilah dalam jangka masa 5 tahun. Daripada dari tahun semasa lah. Sebenarnya hingga sekarang ni, kata kalau sekarang 2020, so terkini adalah 2015 hingga sekarang. Okey, sumber rujukan. Sumber rujukan ada 2 jenis. Satu dipanggil sumber utama atau premier reference. Satu lagi kita panggil secondary reference. Kejap lagi saya terangkan. Okey, bila premier ni macam tadilah, buku, artikel, jurnal tu adalah premier, maksudnya utama, maknanya kita rujuk terus artikel tersebut. Kita rujuk terus buku tersebut, maksudnya yang asal, buku asal. Kita rujuk artikel asal, kita rujuk jurnal asal. Dan cara menulisnya adalah macam inilah. Menulisnya, menurut Asna 2020, apa dia? So ini saya merujuk artikel tulis oleh Asna. Kalau kita kata sumber rujukan kedua atau secondary, secondary ni kita merujuk rujukan yang dibuat oleh penulis lain. Contoh, saya nak menulis, contoh bawah ni, saya nak menulis. Saya pergi rujuk artikel tulis oleh Asna. Tapi saya cite Zain. Zain ni tak tulis tahun 2000. Tapi saya baca artikel Asna. Adakah saya merujuk Zain, artikel Zain ni secara terus? Tidak. Saya mengambil apa yang ditulis oleh Asna tentang pendapat Zain berkaitan dengan free classroom. Saya tidak merujuk artikel asal Zain. Itu dipanggil sumber kedua. So cara menulisnya seperti inilah. Contoh kalau bahasa Melayu kita tulis inilah. Menurut Zain tahun 2000 dalam Asna. Kalau bahasa Inggeris tulis Zain as cited in Asna 2020. Cara menulisnya macam itu. Cuma saya nak tekankan bahawa kadang-kala student ni dia lebih suka merujuk tesis. Tesis yang ada kaitan dengan tajuk yang sedang dia lakukan tu, yang sedang dia tengah buat tu. So dia ambil tesis, ambillah 3-4 tesis ke, dia susun dan dia hanya merujuk tesis untuk menulis. Dia tak pergi
pergi pun cari artikel sebenar. Sebenarnya itu adalah cara yang salah. Cara yang salah. Anda perlu mencari artikel-artikel berkaitan yang asal. Bukannya kita ambil daripada tesis-tesis orang. Maknanya orang, kita tak rujuk pun tesis orang, artikel asal, tapi kita hanya merujuk tesis orang, kita ambil bahan-bahan yang penulis-penulis yang telah di-cite oleh penulis tesis tersebut, kita masukkan dalam tesis kita. Itu adalah cara yang salah dan tidak beretika. Saya nak beritahu, tidak beretika. Kita boleh ambil contoh sini. Katakanlah awak nak ambil artikel tahun 1930-an. Sekarang ni awak cari tak jumpa. Dan awak memang perlukan pendapat Zain ni, memang perlu sangat untuk awak masukkan dalam tesis awak. So boleh. So secara keseluruhan dalam satu tesis tu setakat 1-2 tu bolehlah. Sebab itu kira darurat, awak dah terpaksa juga menggunakan. Tapi bukan saja-saja pergi ambil daripada tesis sebab nak kerja mudah. Tu kena ingat. Okey, kita pergi ke jenis-jenis gaya petikan lah ataupun citation style. Okey, dia ada banyak sebenarnya kalau pernah tengok lah. Ni lah. Ada banyak. Ada lagi. Saya tak ambil semua ni. Dia ada lagi. Dia ada lagi beberapa jenis lagi lah. Tapi saya ambil beberapa saja yang biasa kita gunakan. Biasa kita guna apa? IEEE. IEEE. Awak pun kita boleh guna. Ataupun yang ni lah Benko. Tapi yang biasa anda guna adalah 还以为他烧沙爹就可以了。哎，我们应该拿。Kita sambung, maaf ya. Sebab ada ni saya terpaksa offkan dulu. Okey. Citation style tadi ni lah yang biasa. Bukan biasa, ni ada tapi ada lagi Anda boleh cari banyak lagi. Tapi kita biasa guna APA lah APA. Okey. Okey, dalam jika anda rujuk tesis UTM, saya pastilah kalau anda sudah PhD, anda sudah master, bila anda nak buat RS1, RS2 dan juga tesis PhD anda tu, anda mesti kena rujuk tesis UTM, manual tesis UTM, anda perlu rujuk. Jadi sekarang ni kalau anda lihat, dia mencadangkan 3. Yang anda boleh guna sama ada APA, Harvard atau Vancouver. Tapi biasa untuk education kita guna APA. APA lah. Tapi kena ingat anda hanya boleh guna satu gaya sahaja dalam tesis anda. Tak boleh bab 1 nak guna APA, bab 2 nak guna Harvard, bab 3 nak guna Vancouver. Tidak. Hanya boleh guna satu, maknanya mesti konsisten daripada awal hingga akhir tesis. So saya cadangkan anda menggunakan APA lah. Sebab APA dengan Harvard ni tak banyak beza. Lebih kurang sebenarnya. So kita memang biasa dengan APA. Saya pasti penyelidik anda pun memang minta anda menggunakan gaya APA. Okey, kalau anda nak tahu lebih lanjut lah tentang APA style ni, dia ada yang terbaru sebenarnya, ada 7 edition yang terbaru ni, anda boleh pergi ke website ni. Website ni ada kat website ni ada, anda boleh rujuk lah, boleh baca lah secara detail lah sebab saya tak go through yang tu secara detail boleh rujuk yang tu. Kemudian ini format tesis format tesis UTM, saya pasti semua dah lihat. Jika pelajar SEM 1 atau SEM 2 mungkin belum lagi lihat sebab mereka anda belum lagi belum lagi nak buat RS1 ataupun yang baru SEM 1 PhD atau Master Full Research, mungkin anda belum nak lihat sebab kata tak buat lagi, nanti dulu. Tapi saya cadangkan sebelum anda mula menulis tesis, rujuklah format tesis kita supaya anda dah ikut format ni daripada awal. Jangan tesis dah siap baru nak ubah format. Penat buang masa. So kat mana anda boleh lihat? Ada di sini. Ada di laman web SPS.
Ni dia punya website, dia punya URL dia. Okay, kalau anda ni terkini ni. Telah di-update pada 21 Mei. Terkini. Jadi kalau klik inilah dalam bentuk PDF. Boleh dapatkan lah. So dalam ni ada semua. Bagaimana nak cite daripada buku, bagaimana nak cite daripada artikel, daripada website, daripada kalau surat khabar semua ada. Dia ada complete lah, yang ni complete. Anda boleh rujuk. Okay. So seterusnya, ini kita punya main agenda lah. Organizer, reference organizer. Okay. Okay, anda biasa dengar Mendeley. Dan satu lagi biasa student itu yang guna adalah EndNote. Okay. Apa beza antara dua-duanya? Dua-duanya sama, fungsinya sama. Bergantung kepada mana yang anda rasa lebih senang. Kalau macam saya lebih suka guna Mendeley sebab pada saya yang ini lebih user friendly lah untuk saya. Tapi ada setengah orang dah biasa guna EndNote, dia rasa EndNote tu lebih mudah guna. Okay, terpulang. Okay. Tapi fungsinya sama. Okay. Di mana anda nak mendapatkan di mana anda nak daftar? Okay, anda kena pergilah ke Mendeley, www.mendeley.com. Okay, di sini bila anda klik yang ni, anda akan dapat seperti ini. Anda akan dapat seperti ini. Okay, dan siapa yang tak ada account, create account. Okay, create account. Okay, kemudian lengkapkanlah apa maklumat yang diminta. Okay, lepas tu dah siap, anda perlu download lah. Perlu klik download. Okay, download. So anda boleh pilih sama ada anda nak download untuk bergantung pada komputer anda lah. Windows ke, nak guna untuk Mac OS ke ataupun Linux saya terpulang. Okay, sesuaikan dengan komputer anda. Okay. Okay, Mendeley ni saya tak pernah guna. Saya pernah guna sekali lah EndNote, tapi saya tak tahu dia punya fungsi adakah dia ada di cloud atau tidak. Mendeley dia ada menyimpan semua data anda di cloud. So andai kata selepas anda download, anda dah install dekat komputer, tiba-tiba komputer anda buat hal, terpaksa format balik ke apa, jangan risau. Apa saja artikel yang telah anda masukkan dalam Mendeley ni ada dalam cloud, ada dekat website dia. Okay. Okay, cuba kita lihat. Saya contohkan sekarang ni, saya akan tunjukkanlah bagaimana nak install. Okay. Okay. Nampak? Okay. Tadi saya dah beritahu anda kena create account, lepas tu download. Selepas anda dah create account, okay, anda akan dapat okay. Anda akan dapat, okay, bila anda dah register, okay, anda akan dapat account seperti ini. Nampak Ini adalah di cloud lah, account anda. Semua anda boleh create di sini, folder anda. So semua artikel saya ada di sini. Okay, semua artikel saya ada di sini. So tak perlu risaulah mengatakan kata komputer tu bila saya reformat adakah data-data ataupun artikel yang saya simpan dekat Mendeley desktop ni akan hilang atau tidak. Tidak, jangan risau, dia tak akan hilang. Okay. So selepas anda install, okay, inilah interface bila anda install. Inilah interface bila anda install. Sekejap, kita keluar lagi. Okay, sekejap. Saya kena stop dulu.
Okey. Okey, inilah interface bila anda dah install. Ini adalah dipanggil Mendeley desktop. Mendeley desktop. Ini dia. Okey. So dari sini saya akan terangkan bagaimana kita nak menggunakan Mendeley desktop ni. Okey, sekejap saya kena stop sharing sebab saya nak kena share screen. Tidak nanti dapat keluar. Okey. Okey, nampak Okey. Sini saya terangkan apa fungsi-fungsi ada kat sini. Okey, file. Nampak File ni, okey, pertama add file lah. Anda boleh bukan boleh, anda perlu masukkan semua artikel yang telah anda cari di sini. Okey. Okey. Sebelum anda add file, saya cadangkan anda add folder dulu. Buat folder dulu. Create folder. Okey. Create folder ikut topik yang anda nak letak bahan anda. Okey. Kalau tidak, bahan anda tu akan bersepah. Bersepah, jadi bila anda nak site tu kena cari, okay, contohlah anda macam saya ada 2 topik kat sini, personalized learning and slow learner. Okay, saya nak buat satu artikel berkaitan dengan personalized learning untuk pelajar slow learner. So saya tak campurkan bahan slow learner ni dalam personalized, saya asingkan sebab mudah untuk saya nak site. Jadi bila katakan saya menulis tentang slow learner, okay, saya akan terus pergi ke folder slow learner lah. Jika saya nak site berkaitan dengan personalized learning, so saya akan buka artikel yang ada dekat folder yang ni. Jika saya nak site untuk berkaitan dengan Flipped Classroom, so saya akan buka folder yang ni. So tak adalah bersepah. Jika tidak, anda tengok saya buka bila saya kata all bila all ni nampak dia bersepah. Tapi kalau saya kata buka yang ni, so ini saja. Ini saja. Contoh yang ni. Okay, ini saja. Tak semua. Tak bersepah. Okay. So pertama, sebelum anda add file, create dulu folder. Okay, create folder dulu. Kemudian add lah file ikut topik tu. Okay, so add file. Ni import export ni bila anda nak import export daripada kita nampak ni. Kita boleh import daripada EndNote. Ni Zotero pun ada salah satu jenis lah. Okay, export pun sama. Okay, yang ini anda boleh tahulah. Okay, delete apa semua tu biasa. Okay, yang ini pun anda biasa guna. Okay, view. Okay, yang ini penting. Citation style. Okay, yang ini penting. Okay, kita nak guna yang mana? Okay, biasa student edutech pergi ke conference IEEE kan? Okay, bila anda pergi ke hantar paper ke conference IEEE, anda terpaksa menggunakan format IEEE lah. Tapi jika untuk thesis, kita menggunakan EPA. EPA. Okay. So yang ni anda kena tentukan dulu. Okay. Okay, kemudian yang ni kat sini yang penting adalah kat sini. Bila anda first time install Mendeley desktop ni, anda akan nampak kat sini install MS Word plugin. Macam saya kat sini dia tulis itu uninstall kan sebab saya telah pun install. Jadi first mula dia akan keluar macam inilah, install. So anda kena klik untuk install plugin supaya anda boleh site dalam menggunakan Mendeley. Okay, lagi saya tunjukkan. Okay, dah. Okay, itu setakat tu. Nanti kalau nak tanya nanti boleh tanya. Okay, satu lagi fungsi function yang tersediakan oleh Mendeley ni adalah literature search. Anda juga boleh mencari bahan dekat sini. Boleh contoh nak cari tentang apa? Kita cari tentang gamification. Okay. Nampak dia keluar. Cuma tak bagusnya kita menggunakan literature search ni sebab dia akan keluar ikut yang dijumpa. Nampak ada 2012, 2014 kan. So tadi saya dah beritahu kita perlu ambil 5 tahun daripada tahun semasa. So nampak ni 2012. So yang ini anda kena filter sendiri. Anda kena carilah. Okay. Contoh saya ambil ni. Okay, saya ambil ni. Saya kena turunkan ni. Okay. Nampak dia tulis situ, this document is not in your library. Okay, saya boleh save reference.
Hanya saya hanya apa? Save reference saja. Artikel belum ada Nanti saya kena carilah, kena cari artikel tu untuk masukkan dalam Mendeley saya. Satu cara untuk kita mencari bahan dalam Mendeley pun kita boleh gunalah. Selain daripada kita cari dekat Google, cari dekat PZ, database PZ, ataupun kita cari di mana? Di Google Scholar, kita juga boleh cari di sini. Okey, betul. Okay, kemudian fungsi berikutnya tadi ni all document lah. Okay, semua yang kita add ni ada kat sini. Kemudian recent ni yang terkini. Mana yang terkini kita saya add lah. Nampak ni saya boleh nampak, saya boleh tengok. Bila saya add. Ini baru saya add ni 7 November baru ni. 2-3 hari lepas. Okey. Kemudian yang ni. Yang terkini saya baca. Pun dia boleh tulis kat sini. Bila saya add di situ. Dari sini. Kemudian favorite yang biasa saya buka, need review ni kita tambah sendiri. Session lain tu saya dah terangkan. Settle yang ni. Sekarang ni apakah fungsi lain yang ada pada Mendeley ni? Saya nak ambil satu artikel. Satu artikel. Artikel ni pertama bila anda buka artikel, anda kena compare dengan maklumat kat tepi ni. Pastikan dia macam gini. Jangan ada tak yang belum saya tunjukkan awak contoh yang belum ada. Nampak. Nampak ni Ini maklumat ni belum belum, saya tak confirm lagi maklumatnya betul tak. Saya belum semak lagi maksudnya. Jadi pastikan bila anda nak buat citation mesti seperti ini. Clear. Kalau yang macam tadi ni, apa kita perlu buat? Kita kena semak. Kita kena buka. Kita kena semak. Semak satu-satu. Betul tak tajuknya? Betul. Siapa dia punya penulisnya betul tak? Ada journal. Kalau ada journal, tak ada journal, kita kena add. Ni semua kita kena add sendiri. Kita kena add sendiri. Lepas tu kita klik yang ini. Ataupun kalau nak senang, kita klik ni pun boleh. Tapi kadang-kadang dia tak dapat detect. Nampak ni, dia dapat detect So okey lah. So, saya pun tengok cukup. Saya kata okey. Betul. Itu satu cara satu lagi kita check secara manual. Dekat sini apa fungsi lain dia? Nampak bila kita buka artikel, dia ada ni fungsi dia. A ni select text. Saya boleh select text. Saya boleh select. Saya boleh select text. Boleh select, boleh highlight, boleh letak note ataupun saya copy. Itu satu fungsi. Itu saya select text saja. Yang ini saya select banyaklah. Mungkin satu perenggan. Sebab dia kata rectangle kan. Banyaklah. So saya tak nak. Saya tak nak. Ini ini fungsi dia. Notes. Anda boleh buat notes. Katakan anda dah baca-baca, anda nak tambah notes kat sini. Saya cadangkan bila katakan anda dah baca, ingat ni, kita tidak boleh copy paste. Betul? Bila anda baca-baca, katakan perenggan ni bagus ni, nak ambil untuk introduction lah. Anda pun copy paste kat thesis anda. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Itu dah kira plagiarism lah. Plagiat tidak dibenarkan. So apa yang anda perlu buat adalah anda perlu baca, fahamkan, tulis ayat anda sendiri. Jadi saya cadangkan dekat sini, anda refresh lah. Maksudnya anda baca kat sini, tulis balik apa yang anda nak masukkan dekat. Contoh kat sini anda kata untuk introduction. Introduction. Katakan. Lepas tu anda pun gunakanlah ayat anda sendiri untuk untuk summarize, untuk anda boleh menggunakan ini dalam thesis anda kemudian.
Okay, itu satu cara untuk highlight. Okay, mutah. Okay, jelas Kemudian kita juga boleh highlight lah. Highlight text atau highlight rectangle. Okay, ini pun anda boleh pilih warna apa anda nak. Okay, berbeza boleh sekejap nak warna kuning. Contoh saya nak highlight ni. Okay, sekejap warna ni. Ataupun saya nak tukar. Lepas tu saya nak tukar. Saya nak warna lain pula. Boleh, tak ada masalah. Buatlah apa yang patut. Okay. Kemudian, okay, tak ada apa ni fungsi biasa. Okay, ini supaya, okay, yang ini fungsinya, nampak ni. Untuk dia sync dengan library awak dalam Mendeley Web. Ingat tak tadi saya kata, jika komputer anda ni ada masalah, artikel yang anda simpan ni akan ada di Mendeley Web kan? Okay, website Mendeley. So, yang ini, selepas anda dah add semua tu, anda rajin-rajin lah supaya benda tu ada di website so tak adalah masalah artikel hilang Okay, settle. Okay, setakat ni ada apa nak tanya? So saya benarkan anda bersuara. Silakan kalau nak tanya apa-apa setakat ni sebelum saya proceed kepada bagaimana nak buat citation. Okay, nak tanya tentang Mendeley? Silakan. Saya ada soalan. Ada soalan? Tak ada soalan? Kalau tak ada, saya nak proceed. Doktor, Yes. doktor. Ya, ya. Sorry, tadi doktor ambil artikel ni kat mana tadi? Artikel ni. Ini daripada library saya. Saya dah add dulu. Saya nak add. Macam mana cara nak ambil tadi? Saya terputus-putus tadi. Mana yang ni? Yang ini? Nak cari artikel. Okay, dia dua cara tadi saya kata boleh gunakan literature search ni, betul? Okay. Katakanlah saya ambil gamification. Okay, so saya pun ambil. Okay, ini memang tak adalah dalam apa? Dalam saya punya simpanan saya lah sebab kita sebab saya cuba. So saya boleh carikan. Dia carikan untuk saya. Okay, ni Tapi so saya boleh dapat teks. Boleh? Okay. Dan bila saya dapat tu, so saya masukkanlah dekat Mendeley website, Mendeley desktop saya ni. Okay, caranya senang. Okay, saya tunjukkan awak. Bernampak? Okay, ini contohlah. Awak dah cari banyak-banyak ni, awak letaklah satu folder. Bernampak Okay, satu folder. Kemudian, okay, jap. Saya bagi contoh. Okay, saya nak create satu folder. Okay, sini. Saya dah create dah test hari tu. Okay, ambil ni. Okay, ni ada 4 artikel Saya pun tarik masuk sini. Okay, siap. So, ada dekat sini. Jelas So, ini. Okay, ini ada masalah. Okay, nampak Boleh bertanya tadi. Okay. Terima kasih. Kan bila anda nak baca, anda so dia akan buka. Okay, ada soalan lain? Saya bacakan yang kat ruangan chat ni ada seorang tanya. Okay, silakan. Nak tanya Dr. Hasna, Mendeley ni ada expired date ke? Tak ada. Sepanjang saya guna tak ada daripada tahun 2013 hingga sekarang. Tak pernah ada expired. Kita boleh guna selama-lamanya. Sebab dia free. Memang free. Kita bukan trial version ke apa, dia free. Assalamualaikum doktor. Ya, saya. Salam. Maksudnya artikel jurnal terdapat dalam Mendeley atau kita save dalam Mendeley? Kita lagi sekejap saya tutup. Add file. Okay, cari artikel mana contohlah okay. Rozaina, mutekan telefon sekejap. Tak dengar suara Dr. Hasna. Kuat.
Okey. Okey, Dr. Hasnah, teruskan balik semula. Okey. Cancel. Okey. Pergi dekat file, add file ataupun sini pun boleh, nampak ni ada tanda ni. Klik ni apa anak panah ni, add file. Okey. Bila add file, okey, carilah kat file awak yang awak nak cari tu, artikel yang awak nak cari tu letak di mana. Contohlah inilah artikelnya. Okey. Okey, open. Caranya sama macam kita simpan dalam Google Drive ke, sama, caranya sama, kita save. Dah masuk. Nampak ni? Dah masuk. Tapi ingat tengok bila masuk saya klik kat sini, dia masih tanya kan, adakah perlu kita semak, betul tak maklumatnya? Okey, dua cara, satu kita semak secara manual ataupun kita suruh dia cari sendiri. Kita suruh cari sendiri. Kadang-kadang dia tak nak. Ada masa dia tak nak. Okey, dia kata okey, dia cari. Walaupun dia dah cari, kita tetap juga kena compare. Sama tak tajuknya, sama tak pengarangnya. Okey. Kadang-kala dia di tag lain. Contoh nama pengarang ni, dia pergi letak kat sini ke, cari. Betul tak? Volume 4, issue 4. Betul. Okey, muka surat betul tak? Okey, muka surat mana? Kat sini tak ada kan? Okey, kita tengok bawah ni. 43. Okey, betul lah 43. Betul tak nama jurnalnya? Okey, betul. Okey, betul lah. Okey, kita pun klik. Okey, settle. Okey. Okay, ada soalan lain? Assalamualaikum doktor, saya nak tanya. Saya. Kalau PC kita problem kan, kemudian kita buka dekat PC lain, just log in je, nanti dia akan ada automatik semua ada semula ya? Kalau awak log in sahaja, dia akan pergi ke website awak. Dia akan pergi dekat sekejap dia akan pergi, bukan dekat sini, dia akan pergi dekat okey, dia akan pergi dekat sini. Ini yang awak mula-mula sign up, ingat tak? Masa bila sign up dekat web tu, semuanya Ya. nampak ni. Dia pergi library. Nampak library, okey. Dia akan keluarkan semua fail saya. Okey, baik doktor, terima kasih. So tak ada masalah benda tu hilang apa tak ada, memang akan ada. Okey? Dengan syarat bila awak install ni Mendeley Desktop ni, dia kena kat sini pun nanti awak kena sign in kan. Jadi gunakan akaun yang sama dengan yang web. Kalau awak guna lain, contoh awak ada 2 akaun. Okey? Bila 2 akaun, dia ambil yang akaun yang sama lah. Faham maksud saya? Faham Faham doktor, faham. Personal, satu email personal, satu email UTM. So bila saya sign in kat sini, saya guna email UTM. So mana yang dah ada dalam email personal tu tak masuklah dekat sini. Dia macam gitu. Okay. Okay, soalan lain? Hasnah, ni ada seorang tanya. Mendeley boleh dibuka di mana-mana kan? Maksudnya boleh dibuka di handphone gitu, asalkan sign in daripada akaun yang sama, betul? Ya, betul. Okay, untuk handphone saya tak pasti sebab saya pun tak pernah install dekat handphone. Boleh cubalah. Tapi kalau tak salah saya dekat tab boleh. Handphone saya tak pernah, tapi tab boleh. Boleh cuba. Tapi dia akan sama, akaun yang sama lah. Akaun sama, tak ada masalah. Okay, teruskan. Soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak... Dr. Diana ada lagi? Hello? Sekejap. Untuk yang baru join, saya tadi baru letakkan link attendance dekat lawangan chat. Mungkin ada lagi yang tak fill in lah. Ada baru 39 orang je. Dalam ni participant ada 73. Okey, itu saja Dr. Hasnah. Boleh teruskan. Okay, saya teruskan menunjukkan bagaimana kita nak buat citation pula. Okay, so ini dulu. Sekarang ni kita buka. Ni adalah artikel. Nampak tak? Okay, ni artikel Okay, biasanya, biasa saya buat dulu. Bukan biasa, sepatutnya lah. Sepatutnya sambil kita menulis, kita buat citation. Bukan macam inilah, bukan dah siap semua baru buat citation. Salah ni, tapi saya tunjukkan ni sebab takkan saya nak tulis sekarang kan, tak sempat nanti. Jadi saya dah buat satu 3 perenggan ni. So saya cuma nak tunjukkan bagaimana untuk buat citation. Okey, contoh. Saya nak buat citation di sini. So saya tekan ni dulu. Okey.
ni. Saya buang ni dulu. Okey. Nampak tak bila okey kat sini home Okey, pergi dekat reference. Nampak reference. Nampak tak ke sini insert citation. Okey. Ikon ni hanya akan keluar jika anda telah install MS Word plugin. Ingat tak saya terangkan tadi masa dekat Mendeley? Ini. Ni. Ni mesti install. Sekarang ni saya dah install lah, sebab tu kat sini tulis uninstall, faham Mesti telah install. Maknanya mesti macam gini baru anda boleh gunakan untuk citation. Okay, so dia akan keluar ke sini. Okay, sekarang ni saya nak cite di sini. Insert citation. Okay, nampak dia keluar ni, go to Mendeley. Okay, saya nak cite daripada Flip Classroom. Okay, katakan saya cite ni, satu. Nampak Kemudian nampak sini perkataan, saya pilih artikel ni Kemudian saya pilih, nampak ni. Tanda apa ni? Pembuka kata cite. Klik. Nampak ni, dia keluar ke sini. Nampak tak? Okay, satu. Okay, yang kedua. Saya nak cite ini pula. Okay. Kemudian saya nak pergi balik. Saya nak cite. Ni. Okay, nampak Dah ada kan? Okay, cuba awak tengok cara penulisannya, betul tak? Betul tak cara penulisannya? Okay, kat Mandarin ni kita kena edit sikit. Apa perlu kita buat? Kita buang kurungan ni. Ingat letak ni, buang kurungan ni. Kurungan tu pindahkan ke sini. Okay, pindahkan kurungan tu di sini. Okay, so buang koma ni. Kekalkan koma belakang ni. Dan seterusnya lah. Sebab ini dalam teks. Okay, dia akan tanya. Okay, so kita klik je. Keep manual, edit. Okay. So sama. Buang koma ni. Tambah kurungan. Okay, tambah kurungan. Okay, dia akan tanya lagi. Okay, dia akan tanya lagi. Adakah saya nak simpan atau tidak? Lagi dia akan tanya lagi. Okay. Buang. Okay, nampak 3. Okay, sekarang katakan saya nak cite. 4 ni, saya nak cite orang yang, nampak dia tanya skip. Okay, sama cite. Okay, saya nak cite orang yang sama tadi. Okay, nampak tak? Okay, cuba tengok Ini keluar penuh. 1, 2, 3. Nama pengarangnya keluar penuh. Sebab kita cite untuk kali pertama. Itu memang format APA. Kali pertama kita cite, dia akan keluar nama 3 orang penuh. Tapi bila kita cite artikel yang sama untuk kali kedua dalam penulisan kita, dia akan keluar macam gini. Nampak Nampak So yang ini saya biarkan dia dalam kurungan sebab dia duduk di ujung ayat. Yang ini saya buang kurungan awal, saya letak kurungan untuk tahun saja sebab dia ditulis dalam teks. Jelas tak? Yang ini ujung teks, ujung ayat. Ini dalam ayat. Okay, saya teruskan. Yang ini pun sama. Yang ini pun saya nak tulis di ujung ayat. Okay, insert. Okay, saya nak ambil inilah. Okay, kemudian dan seterusnya lah Okay, sekejap. Saya habiskan lah. Alang-alang saya habiskan. Okay, katakan saya ambil ni pula. Okay, yang ini
saya kena buang kurungan depan. Kena buang kurungan depan. Koma ni buang. Okay. Okey, yang ni pun sama. Saya buang kurungan depan. Okey, siap. Okey, last. Satu lagi. Okey, ini saya kekalkan. Sebab saya tulis di ujung ayat. Okey. Siap. Okey, katakanlah anda tulis dah satu chapter siap atau satu artikel ataupun tesis anda dah siap. Okey, so kita perlu senaraikan rujukan kita, betul? So apa yang perlu kita buat? Dulu sebelum tak ada Mendeley, ada EndNote ni, kita buat secara manual, type satu-satu. Tapi setiap ada Mendeley ni, dia telah mudahkan kerja kita. Kita hanya perlu klik ini saja. Nampak ni insert bibliografi. Insert bibliografi, klik. Nampak dia keluar ikut abjad. Kenapa dia keluar ikut abjad? Tak ada numbering kat sini. Sebab kita guna APA. Okay. Akan ada numbering jika kita guna format yang numbering lah. Macam IEEE kita guna numbering kan. Tidak akan keluar numbering. Tapi yang ini APA so disusun ikut abjad. Okay. Setakat tu ada soalan. Ada soalan silakan. Ada? Tak ada? Doktor, nak tanya doktor. Silakan. Okey, yang kalau dia yang ni untuk daripada buku, untuk yang format apa terbaru, dia ada keluar yang kita boleh cite daripada Wikipedia tu kan. Macam mana cara nak susun tu doktor? Cara susun sama kan? Insert sama, cara susun sama. Cuma cara menulis tu awak kena rujuk format tesis kita. Dia ada cara menulis. Cara menulis daripada website macam mana, cara menulis daripada buku macam mana, dia ada cara dia. Okey? Boleh, faham maksud saya? Okey, maksudnya dia tak ada daripada Mendeley terus ni disusun macam yang sekarang doktor buat ni lah ya? Ini daripada Mendeley. Yang kita boleh ambil daripada sini untuk ambil daripada internet ataupun berita online macam itu, surat khabar. Untuk disusun semula dalam Mendeley macam ni, ikut referen tu. Okey, apa saja bahan yang anda nak cite, anda nak anda nak gunakan dalam penulisan tu, masukkan dulu dalam Mendeley. Okey, masukkan dulu dalam Mendeley. Tapi saya dah beritahu tadi, siapa tadi nama yang bertanya ni, saya dah beritahu tadi awal-awal, kita tak galakkan ambil daripada surat khabar yang tulis oleh wartawan. Kita tak galakkan, kita bukan tak galakkan, memang tak dibenarkan mengambil bahan rujukan daripada Wikipedia. Sebab Wikipedia ni sesiapa saja boleh boleh edit, boleh tukar. So itu bukanlah sumber yang sahih. So sumber yang sahih adalah daripada buku, daripada artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ataupun teks-teks ucapan okey. Bukan daripada Wikipedia. Okey, yang itu anda kena fahami. Saya dah terangkan daripada awal tadi, mungkin awak tak ada masa tu kot. Kita tak benarkanlah ambil daripada Wikipedia. Dan juga newspaper. Okey, saya tunjukkan sekali lagi lah. Sekejap saya tunjukkan sekali lagi. Okey. Okey, ini sumber yang diragui. Wikipedia, blog, newspaper sama ada online atau bercetak, pemerhatian sendiri, duduk depan rumah buat pemerhatian terhadap seekor kucing, lepas tu buat assumption sendiri, tidak dibenarkan. Bahan-bahan dari sosial media, sebab yang ini semua belum tentu kesahihannya. Okey, nota kelas juga tak dibenarkan sebenarnya untuk anda cite benda ni. Gunakan bahan daripada sini dalam penulisan tesis anda. Sebab tesis anda itu adalah penulisan ilmiah.
So anda tak boleh ambil bahan-bahan yang tidak sahih lah. Jelas Okay. Okay, thank you Doktor. Ya, okay, ada soalan lain sebelum saya proceed? Doktor, saya Zatul Ifa. Ya, silakan. Saya keliru dekat first time site tadi yang bahagian kurungan kita letak nama plus tahun. Lepas tu nama dalam kurungan koma, nama dalam kurungan tahun. Lepas tu dalam kurungan nama koma tahun. Ini. Ini. Macam mana perbezaan dia tu? Okay, ini dalam teks. Nampak Tengah-tengah teks ni. Tengah-tengah ayat. Nampak tak ni tengah-tengah ayat? Okay. Tengah-tengah ayat Okay. So yang ini kan, ujung ni lain pula kan? Yang ni kan? Betul? Ya. Okay, yang ini di Betul. ujung ayat. Ujung ayat. Okay. Ayat. Itu beza. Okay. Ni awak boleh multi-sisi. Dia memang terangkan. Tengah ayat dengan hujung ayat sajalah Doktor. Ya, perbezaannya itu sahaja. Okay. Alright. Okay. Tadi ada satu soalan. Siapa daripada siapa tadi? Lau Lau dia kata citation dalam writing guna dan atau simbol. Okay. Dalam sini kita guna, kalau kata dalam teks kita guna dan. Kita tak guna simbol. Kita guna dan. Okay. Bukan simbol yang dan tu lah, kita guna DAN, dan. Okay. Ada soalan lain? Sekejap saya tengok. Soalan lain. Okay, settle. Dr. Hasna. Saya. Ya. Saya nak tanya. Mungkin tadi soalan tadi berkaitan yang susunan tu kan. Saya rasa mungkin dia nak tanya macam setiap citation tu, contohnya macam jurnal, buku, dia kan berbeza-beza, macam kadang-kadang tu tahunnya kat depan, ada tu tahunnya kat belakang, macam itulah kot. Tapi adakah Mendeley ni dia memang ikut format UTM? Maksudnya macam buku memang dia punya author, lepas tu tahun, tajuk macam tu, volume, nama jurnal ke macam tu. Ke kita kena semak juga sama ada Mendeley tu letak susunan tu sama tak dengan thesis manual kita? Okay. Thesis manual kita mencadangkan kita menggunakan APA, Harvard ataupun apa panggil satu lagi? Vancouver saya rasa. Jadi untuk kita education ni kita guna APA. So bila kata APA, bila dalam Mendeley ni kita dah pilih. Okay, dalam Mendeley ni kita pilih APA. Kat sini kita pilih APA ni. Kita dah pilih APA siap. So maknanya dia susun ikut APA. So dia tak susun lah buku-buku dulu, artikel, tidak. Dia memang susun ikut abjad. Adakah saya menjawab soalan? Dr. Hasna, bukannya susun buku-buku apa tu dulu memang ikut abjad. Tak, dia punya susunan yang dalam tu. Kan kadang kan kita kan letak dalam tu kan. Maksudnya setengah tu dia susun macam nama artikel, lepas tu nama jurnal. Kalau tengok Drake L. Kaiser M tu, nombor 3 tu contohnya kan. Ni. Nombor 3 contohnya kan. So dia letak tu nama penulis, lepas tu tahun, lepas tu tajuk artikel, lepas tu mungkin dia punya nama artikel, nama jurnal tu ke mungkin kan. Tapi kalau tu kalau jurnal. So kalau buku, nampak buku kat atas tu yang Baker R tu, dia ada muka surat, betul tak? Okey, jadi adakah Mendeley ni dia memang ikut UTM? Maksudnya kalau buku memang kena letak muka surat. Tapi kalau jurnal, muka suratnya mungkin dekat depan ke. Maksud saya faham tak dia punya susunan yang dalam sequence dalam ni? Yes, setahu saya dia memang ikut. Sebab selama ni kita guna, even student kita yang dah grad pun gunakan. Memang ikut, tak ada kita tak boleh nak edit yang ni, tak boleh nak edit. Kalau nak edit di Mendeley. Itu okay, saya sebelum kebetulan Dr. Dayana dah sebut ni, saya nak beritahu. Contohlah katakanlah bila anda dah tulis macam ni, keluar kan anda tengok sini, patutnya ni huruf kecil bukan huruf besar. So anda tak boleh betulkan kat sini. Contoh saya betulkan kat sini. Contoh saya betulkan kat sini. Apa tadi? TL lah contohnya. Okey. Saya betulkan kat sini. Nanti bila anda ni dia akan balik asal. Tengok
dia akan balik asal. Nampak? Dia balik asal. So kalau nak edit bukan di sini. Anda kena edit di sini. Di Mendeley. Apa saja perubahan, contoh anda nak masukkan muka surat ke, isu ke, apa semua, sebab tu saya kata tadi, pastikan maklumat ke sini betul. So nampak ni. Bila kat sini katakan saya nak tukar yang ni ke huruf kecil. Lower case kan. So saya kena pindahkan, betulkan di sini, baru dalam ni akan bertukar. Bila kat sini kita refresh, dia akan bertukar. Itu maksudnya setahu saya ini susunan ni memang betul. Telah ikut APA lah. So tak ada masalah lah. Okay, ada soalan lain? Soalan lain. Okay, dia tanya dekat reference yang title journal tu, boleh ke hanya first word huruf besar? Atau macam mungkin kalau tengok ada yang contohnya Neil L and Miller tu kan. Dia bukan first capital, bukan first dia punya word tu huruf besar. Use tu bukan huruf besar, T bukan huruf besar. Tapi kat atas tu ada yang huruf besar di awalnya. So macam mana pula? Okay, betul. Sebab tu saya kata tadi, okay, bila kita dah siapkan semua kan. Sebab tu kita kena semak awal-awal di sini. So cara menulis yang betul yang mana? Yang ini ke yang ini? Sorry, yang ini. Ni betul ke ataupun yang ini yang betul? Sebenarnya betulnya yang ni. Dia kena depan ni huruf besar. So betul. Betul. Depan huruf besar. Off ni kecil, T besar, in kecil, I besar. Itu kena tahu dia punya hukum dia. Hukum dia macam gitu. T besar, U besar, O ni kecil. Off ni tetap kecil. T besar, in, I kecil, I besar. So kat mana kita nak betulkan? Kita kena betulkan di Mendeley. Di sini. Mana tadi Neil. Neil. Kat sini. Neil di personalize. Mana Neil? Ke play classroom. Okay, di sini. Nampak Betul. So betulkan kat sini. Okay, saya betulkan. U T E. Okay. Okay, sekarang saya pergi balik ke sini. Tengok mana tadi ni tengok ni Okay, saya refresh. Nampak dah tukar. Nampak So tidak boleh edit di sini tapi perlu edit di Mendeley. Untuk semua senar rujukan. Okay, jelas. Ada soalan lain? Okey, soalan lain saya bacakan lagi. Doktor, nak tekan insert bibliografi tu selepas habis semua tesis atau setiap bab? Kalau buat setiap bab, macam setiap kali buat bab tu insert, nanti turutan abjad tu lari tak? Tidak. Boleh. Kalau macam saya pun, saya akan minta student saya setiap kali dia hantar dia punya penulisan, saya nak di ujung tu dia sertakan sekali senarai rujukan untuk contoh dia hantar bab 1, saya nak senarai rujukan untuk bab 1. So buatlah, tak ada masalah. Nanti yang ini kita boleh delete, tak ada masalah. Ini boleh delete. Katakanlah ini kat bab 1 kan. Okay, penyelih dah tengok. Okay, lepas tu delete lah. Delete nanti dekat bab 5 nanti, selepas bab 5 dekat senarai rujukan tu baru insert semula. Tak ada masalah. Dengan syarat chapter 1 hingga chapter 5 berada dalam satu file yang sama. Kan kita akan buat satu file sama kan? Kita compile, lepas tu baru kita insert. Okay, lagi? Lagi soalan? Adakah saya menjawab soalan? Lagi soalan tak? Kalau ni nak tulis dekat chat pun tak apa, saya bacakan untuk Dr. Hasna. Sambil tu tadi saya ada letak link untuk thesis guideline UTM saya ada letak dekat ruangan chat tu, boleh download terus lah. Untuk yang baru join UTM ataupun baru nak buat research study 1, bolehlah tengok thesis manual saya letakkan di thesis guideline di ruangan chat tadi. Ni yang Dr. Diana dah share ni kalau awak rujuk ni, dia tunjukkan cara nulis sebenarnya untuk magazine. Untuk magazine macam mana, untuk newspaper, untuk apa ni standard ini apa panggil macam apa panggil kita punya blueprint untuk KPM kepala blueprint standard. Okay, ini dari segi apa panggil untuk perundangan. Okay, dokumen perundangan. Okay, thesis nak tulis nama thesis apa contoh semua ada. Conference article, cara menulis semua ada. So anda boleh rujuklah contoh. Rujuk sini. Tapi setahu saya APA tu dah
Mendeley tu dia dah susun lah ikut yang tu. Okay, ada soalan lain? Jelas? Ada lagi tak saya nak terangkan? Dah siap ke edit di sini Saya dah terangkan. Baca highlight saya dah terangkan. Dr. Hasnah, soalan lagi tu, copy paste rujukan dari bab 1 ke bab 5, boleh ke? Copy paste, tak perlu copy paste. Anda pergi je ke bab 5 tu, selepas bab 5, anda insert je bibliografi, dia akan keluar. Tak ada masalah. Boleh. Tak perlu Dia dekat file yang sama lah kan Dr. Hasnah. Dekat hujung tu buat reference, lepas tu tekan insert. Dia akan automatic insertkan semua reference yang kita dah letak dalam bab 5. Betul kan? Betul. Begitulah jawapannya. Okay, sekejap mungkin dia, saya nak tunjuk juga satu contoh. Okey, nampak saya dah insert kat sini Cantiklah saya nak insert lagi sekali. Boleh tak agaknya? Nampak? Boleh? Boleh kan? Sini lain. So ada isu tak? Tak ada isu kalau kita nak dekat ni. Nampak tak? Benda yang sama. Kan? Dia keluar. So jadi pada saya delete je yang mula-mula awak letak kat bab 1 masa awak nak hantar untuk pensyarah awak tu. Okay, delete. Lepas tu pergi ke bab 5. Okay, ni saya buang dulu. Bab 5. Okay, ni katakan ada bab 5. Kita insert sekali lagi. So dia akan keluar. Okay, no problem. Okay, lagi. Dah 3.5. Jelas Okay. Terima kasih Siti Nazlina. Okay. Yang penting saya harapkan 2 perkara. Satu, anda mesti rujuk thesis manual thesis manual ETM tu wajib rujuk. Kedua, gunalah salah satu reference organizer, sama ada nak guna Mendeley yang ni ke ataupun nak guna EndNote ke, terpulang. Tapi pilihlah mana yang senang. Macam saya dah biasa guna Mendeley, so saya guna Mendeley lah. Okay, so fungsinya sama, memudahkan kerja kita. Okay, saya setuju kot. Ada apa lain? Saya nak tanya? Tak ada? Okay, copy paste dah siap, dah terangkan tadi. Okay. Okay, tak ada apa-apa lagi Ada? Dr. Diana ada? Tak ada? Saya tak ada Dr. Hasnah, cuma pastikan isi attendance je lah Mungkin ada kelas pukul 4 ni. Okay. So saya setuju kot. Saya serahkan semula kepada Dr. Diana. Ada apa-apa? Tak ada. Okay. So kedatangan semudah isi. So saya setuju. Terima kasih semua yang hadir. Okay. Doktor.